Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera saudara-saudari pendengar sembang-sembang ASMB. Hari ini hari Jumaat ni kita bawa tajuk yang sangat special seperti biasa dengan kita punya panel jemputan dari LHDN ya. Tajuk hari ini ialah rahsia jimat cukai. Memang sangat sesuai lah tajuk ni kan. Baru sahaja kan kita tahulah e-filing pun tengah sedap proses ni. Memang cantik sangatlah bila kita cerita pasal rahsia jimat cukai. Bersama kita hari ni Encik Chua Tian Siang, pengurus unit pendidikan cukai Seksyen Khidmat Pelanggan LHDN Malaysia. Okey, ni Cik Chua ni ya. Pengurus unit pendidikan cukai. Di mana dia Cik Chua? Apa khabar Cik Chua? Khabar baik Encik Iskandar. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada selamat semua. pagi Cik Chua. Alright. Siap sedia untuk hari ni ya, rahsia jimat cukai ni ya. Okey, ini bukan sebarang orang Cik Chua ni. Beliau mempunyai degree accountancy UUM. MBA beliau pun accounting UM. Dan sekarang ni chartered accountant MIA. Pendek kata account ni memang sesuai sangatlah orang tax ni, memang pakar account. Dia sekilas dia tengok nombor tu dia tahu dah mana tak kena tu kan. Ini Excel pun kalah dengan dia. Betul ke Cik Chua? Okey. Okey, dengan ini dipersilakan Cik Chua. Okey, dengan pembentangan beliau rahsia jimat cukai. Okey, dipersilakan Cik Chua. Terima kasih kepada Encik Iskandar. Pertama, sebelum memulakan taklimat pada pagi ini, saya akan sharekan skrin di mana slide yang akan gunakan untuk pada pagi ini. Tapi sebelum itu, mungkin saya nak perkenalkan diri saya dengan tim saya pada pagi ini. Seperti yang tadi yang telah diperkenalkan oleh Encik Iskandar tadi itu, nama penuh saya Chua Tian Siang, you boleh panggil Chua saja. Bersama dengan saya pada pagi ini adalah tim saya daripada Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDNM Lokaliti WP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So sekarang ni kita panggil setiap lokaliti di Lembaga Hasil Dalam Negeri, kita panggil setiap negeri kita ada satu lokaliti, setiap negeri itu kita dipanggil LHDNM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau kita kata LHDNM Wilayah Selangor. So kami adalah daripada tim Unit Pendidikan Cukai Seksyen Khidmat Pelanggan Lembaga Hasil Dalam Negeri Lokaliti Kuala Lumpur. Pada pagi ini bersama dengan saya adalah Puan Wan Norafida, Puan Nur Hidayu dengan Encik Muhammad Nasrul. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan kalau ada sebarang persoalan atau pertanyaan semasa taklimat ini dilaksanakan atau dijalankan, tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan persoalan tuan-tuan dan puan-puan di chat room. So pegawai saya akan membantu untuk tolong menjawab dulu apa-apa soalan atau dia akan linkkan semua maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi daripada lembaga hasil dalam negeri di laman web yang disediakan oleh pegawai saya. So untuk pagi ini tidak asing lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada sesiapa yang biasa buat e-filing. Saya percaya juga ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun buat e-filing dan mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan pun sudah dapat bayaran balik iaitu refund. So di situ tuan-tuan dan puan-puan kena ingat kalau dah dapat refund tu sekiranya ada sebarang kesilapan dalam slide nanti kita akan maklumkan juga apakah tindakan atau apakah yang tuan-tuan boleh lakukan untuk membetulkan balik apa yang kita kata dalam borang yang telah dihantar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. So pada pagi ini topik ini sangat-sangat istimewa. Ini kepada sesiapa yang terutamanya yang masih belum hantar borang, iaitu kita nak maklumkan apakah rahsia untuk kita jimat cukai semasa kita membuat e-filing EBE untuk tahun tapsiran 2022. So untuk tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, cukai ini memang sangat penting kepada negara kita sebab cukai ini adalah untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. So kemakmuran kita bersama daripada cukai yang kita kutip ni disalurkan kepada mana? Biasa orang tanya. Ada orang kata tak dapat pun apa-apa manfaat daripada lembaga hasil dalam negeri atau daripada cukai yang diterima. Sebagai contoh, dia kata kita tak dapat apa-apa. Maksud dia cukai itu pergi ke mana-mana kita pun tak dapat. So
Di sinilah saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cukai itu kita disalurkan kepada pendidikan, kepada pertanian, kepada kesihatan, kepada kebajikan, ekonomi, keselamatan dan lain-lain. So di sini itulah cukai kita disalurkan. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat daripada hari pertama tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada rumah atau langkah pertama keluar daripada rumah, tuan-tuan dan puan-puan akan perasan tuan-tuan dan puan-puan menerima manfaat yang telah diterima daripada hasil cukai, iaitu jalan raya yang kita gunakan dan segala infrastruktur. Yang penting kita kena tahu ke manakah hasil cukai dibelanjakan. Di sini pertama kita tahu dia akan pergi ke pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam. Begitu juga dengan pertanian, pembangunan, pertahanan, keselamatan dan yang dia diterima oleh setiap orang lah. Kalau kita ada kereta motor, ya itu subsidi minyak. So tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Inilah hasil cukai yang kita bagi kepada pendidikan, kesihatan dan subsidi. So selepas kita tahu cukai kita pergi ke mana, tuan-tuan dan puan-puan kena sedia maklumlah macam mana kita nak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pembayar cukai untuk kita melaporkan cukai yang sepatutnya dan bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, lembaga hasil dalam negeri telah memperkenalkan MyTax yang untuk tahun 2022 kita dah upgrade MyTax kepada MyTax 2.0. Tujuan dia lebih responsif dan dia paparan aplikasi dalam web dengan mudah alih dan paparan itu lebih moden dan dia minimaliskan dan dia ada lebih inovasi. So maklumat tu aplikasi MyTax sekarang ni adalah tepat dan dia dalam satu pusat saja. Maksud dia hanya live. Apa yang bayar dekat MyTax dia akan paparkan secara real time. So di situ juga kita ada eKYC security. Saya akan terangkan lebih lanjut apa itu eKYC dan keselamatan data yang identity. Pada masa yang sama juga MyTax ini adalah hub aplikasi mudah alih untuk semua aplikasi lembaga hasil dalam negeri. You log in ke MyTax, you boleh akses kepada semua aplikasi yang online yang berkaitan dengan lembaga hasil dalam negeri. Dan keistimewaan dia sekarang ni you hanya untuk akses guna satu ID saja, iaitu gunakan nombor IC tuan-tuan dan puan-puan. So untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada handphone depan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi yang kepada siapa yang guna Android boleh guna Google Play, yang guna Apple boleh guna App Store atau yang guna Huawei boleh gunakan App Gallery untuk download dulu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni free, ada masa, ada handphone, cuba download dulu, nanti akan terangkan macam mana tuan-tuan boleh mendapatkan manfaat daripada MyTax ni dan tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk semua jenis maklumat yang berkaitan dengan MyTax atau maklumat berkaitan dengan cukai dengan tuan-tuan dan puan-puan di MyTax. So inilah kita kata dashboard atau layar portal LASMI di MyTax. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke website Lembaga Hasil Negeri www.hasil.gov.my, klik dekat MyTax, inilah paparan dia. So tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat bawah tu dia boleh ada carian nombor bil, ada e-daftar, ada bayar hasil, ada ETT. Inilah perkhidmatan yang disediakan secara online untuk tuan-tuan dan puan-puan. So kepada pembayar cukai yang tak ada nombor rujukan cukai lagi atau tak ada nombor file lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi e-daftar. Boleh daftar secara online saja. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan tak perlulah pergi ke kaunter Lembaga Hasil dalam Negeri lagi. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sebarang isu berkaitan dengan cukai boleh buat secara atas dalam talian sahaja. So untuk MyTax, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, tuan-tuan dan puan-puan kena pilihlah jenis pengenalan dan tuan-tuan dan puan-puan masukkan nombor IC. So selepas tuan-tuan dan puan-puan sudah berjaya login kepada MyTax, ini paparan dashboard yang paparan utama yang akan dipaparkan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat tahu status sekatan perjalanan, bayaran balik yang telah diluluskan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat tahun lepas, tahun ini belum dapat, dia akan tunjuk yang bayaran balik untuk tahun sebelum itu. Yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan kena semak di bahagian sebelah bawah kiri ini. Semakan sekatan perjalanan, itu status sekatan perjalanan. Ini adalah sangat penting, terutama pada musim cuti sekolah sekarang ni. Tuan-tuan dan puan-puan nak pergi melancong dekat luar negara atau nak pergi umrah atau nak keluar negara tu, pastikan semak dekat MyTax untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan tiada sekatan perjalanan. Jika ada sekatan perjalanan, jangan pergi ke airport dan try to check in. Memang tak boleh.
So kalau tuan-tuan perempuan ada sekatan perjalanan, terutamanya sudah beli tiket nak pergi umrah, sudah beli tiket nak pergi Jepun atau nak pergi melawat mana-mana di luar negara, pastikan buat semakan ini dulu. Kalau tidak, nanti mungkin dia akan jadi satu perpisahan yang agak menyedihkan dekat lapangan terbang tu. You hanya say goodbye kepada ahli keluarga you yang akan pergi melancong dan anda akan ketinggalan disebabkan ada sekatan perjalanan. Mengapa sekatan perjalanan dikenakan? Dia ada dua sebab atau dua senario. Pertama adalah cukai yang berkaitan dengan individu. Tuan-tuan dan perempuan ada tunggakan cukai individu yang tidak dibayar dan kita dah cuba hubungi dan cuba kutip tetapi tiada maklum balas, kita akan laksanakan sekatan perjalanan ini. Nombor dua, sekiranya tuan-tuan dan perempuan adalah pengarah dan memiliki saham kepada syarikat sendirian berhad atau syarikat yang dimiliki oleh tuan-tuan dan perempuan dan syarikat tersebut ada baki cukai yang tidak dijelaskan. Tuan-tuan dan perempuan pun akan dikenakan sekatan perjalanan. Iaitu adalah untuk sekatan perjalanan oleh Lembaga Hasilan Negeri. Tetapi tuan-tuan dan perempuan kena ingat, sekatan perjalanan oleh immigration ni ada juga daripada agensi lain seperti agensi yang bankruptcy kalau tuan-tuan dan perempuan bankrupt atau ada isu-isu yang berkaitan dengan kes amrak yang katakan ada yang berkaitan dengan bank negara juga akan dikenakan sekatan. Tapi kalau sekatan ni tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk kepada immigration dulu atau rujuk terus kepada Lembaga Hasilan Negeri, sekiranya bukan daripada agensi kami akan maklumkan tuan-tuan dan perempuan perlu menghubungi kepada agensi berkaitan atau Jabatan Immigration. Dan dalam dashboard ni tuan-tuan dan perempuan juga boleh tengok jumlah cukai yang telah tuan-tuan dan perempuan sumbangkan bagi 3 tahun yang sebelum ni dengan yang semasa. So di situ dia akan tunjukkanlah sumbangan tuan-tuan dan perempuan kepada kerajaan atau kepada negara Malaysia yang kita tercinta ini. So di bawah sini kita ada rekod borang yang telah dihantar untuk tahun-tahun sebelum. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan berjaya hantar tahun 2021, dia akan tunjuk di sini. Yang tanda tanya ni, soal ni sebenarnya dia adalah untuk tanya seru ni sebenarnya dia ada berkaitan dengan katakan tuan-tuan dan perempuan masih belum hantar borang. So sedikit sebanyak berkaitan dengan MyTax. Sekarang kita nak pergi kepada pengenalan e-filing. So dekat tuan-tuan dan perempuan semasa buat e-filing, mungkin tuan-tuan dan perempuan selalu ada satu soalan yang ditanyakan, apakah tanggungjawab pembayar cukai? Tanggungjawab pembayar cukai iaitu tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan dengan saya, kita. Pertama, memang kita kena memastikan kalau pendapatan yang kita terima itu, kita perlu melaporkan pendapatan tahunan dan mengira cukai pendapatan dalam bulan nyata individu. So sebelum ini memang kita gunakan borang fizikal, borang nyata. Tapi sekarang ni kita menggalakkan tuan-tuan dan perempuan buat e-filing saja untuk memudahcarakan semua urusan cukai tuan-tuan dan perempuan. So selepas tuan-tuan dan perempuan tahu tanggungjawab masing-masing, kita perlu mengetahui juga tarikh akhir penghantaran borang nyata. Di sini tuan-tuan dan perempuan kena mengenal pasti punca pendapatan tuan-tuan dan perempuan tu daripada perniagaan ke atau selain perniagaan. Erti kata lain, you ada buat bisnes ke tak ada bisnes. Kalau tuan-tuan dan perempuan hanya menerima pendapatan pengajian saja, you ada bekerja dengan satu majikan dapat pendapatan pengajian saja, tuan-tuan dan perempuan perlu melaporkan bawa borang BE di mana tarikh perlu hantar borang tu adalah 30 April. Tetapi kepada individu yang menjalankan bisnes yang tiada majikan, dia ada sole partnership, dia ada pendapatan daripada perniagaan online ke atau kita kata ada jual goreng pisang tepi jalan ke, kalau yang menjalankan bisnes sendiri tu tarikh hantar borang dia adalah pada 30 Jun. So selepas kita dah tahu kita perlu lapor cukai, tarikh perlu hantar barang, kita kena tahu. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada bayaran yang perlu dijelaskan, tuan-tuan dan perempuan kena bayar atau jelaskan sebelum atau pada akhir penghantaran borang nyata. Tapi kepada pekerja yang ada potongan PCB di mana majikan sudah buat potongan PCB daripada gaji tuan-tuan dan perempuan juga boleh menyemak dekat e-ledger di MyTax untuk memastikan semua potongan yang dibuat oleh majikan telah dibayar kepada Lembaga Hasilan Negeri dan direkodkan secara betul dalam e-ledger tuan-tuan dan perempuan. So sekiranya ada sebarang masalah atau maklumat itu tidak tepat, tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk semula kepada Lembaga Hasilan Negeri atau merujuk kepada majikan masing-masing. Ada juga yang pekerja yang mempertikaikan sama ada PCB yang telah ditolak oleh majikan itu betul atau tidak. So untuk tuan-tuan dan perempuan menyemak sama ada majikan tu menjalankan tanggungjawab dia betul atau tidak untuk menolak PCB tersebut, tuan-tuan dan perempuan boleh
login kepada MyTax juga atau ke laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk klik dekat EZ hasil dan klik dekat kalkulator PCB untuk buat semakan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan semua maklumat yang dimasukkan dalam kalkulator PCB itu mesti sama seperti maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan membeli kepada majikan. Kalau maklumat yang dibagikan kepada majikan dengan maklumat yang isi dekat kalkulator PCB itu tak sama, memang jumlah atau pelepasan yang dituntut itu tak sama, jumlah PCB itu akan juga tidak sama. So, itulah yang tuan-tuan dan puan perlu tahu sebagai tanggungjawab sebagai seorang pembayar cukai, tarikh hantar borang, cara bayaran dan cara untuk bersemakan sekiranya PCB itu tuan-tuan dan puan ragu-ragu majikan tu buat potongan tu betul atau tidak. So, ini adalah melupakan tarikh akhir penghantaran borang nyata seperti yang tadi saya memaklumkan tadi, tuan-tuan dan puan perlu mengenal pasti tuan-tuan dan puan ni pendapatan tuan-tuan dan puan adalah menjalankan perniagaan atau tidak menjalankan perniagaan. So, kalau tuan-tuan dan puan tidak menjalankan perniagaan, ada bekerja dengan satu majikan atau pendapatan daripada pengajian, tuan-tuan dan puan perlu isi borang BE dan tarikh perlu hantar borang adalah 30 April. Kalau tuan-tuan dan puan menjalankan perniagaan seperti sole proprietor, pembeli tunggal atau partnership atau perkongsian, borang yang perlu diisi adalah borang B atau P dan tarikh perlu hantar borang adalah pada 30 Jun. Kepada selain itu juga kita juga ada borang BTM yang itu berkaitan dengan taraf bukan memas tautin atau taraf yang kita kata harta pusaka atau TJTF itu adalah pertubuhan atau BT itu adalah pegawai yang knowledge worker tu. So tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan jenis pendapatan yang puan-puan dapat tu adalah menjalankan perniagaan atau tidak menjalankan perniagaan. So tarikh tutup dia ikut jenis punca pendapatan yang tuan-tuan dan puan-puan terima. So kita juga ada lanjutan masa untuk penghantaran borang. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kami agak menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan menghantar secara online, iaitu yang kita ada EBE, EB atau EM, dan di situ kita kaedah kalau tuan-tuan dan puan-puan menggunakan e-filing, kita membenarkan lanjutan masa 15 hari daripada tarikh perlu hantar borang. So kepada sesiapa yang nampak serahan tangan, kita tak benarkan lanjutan masa di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hantar borang fizikal BE di cawangan, tuan-tuan dan puan-puan kena hantar sebelum 30 April. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudah lewat dan tuan-tuan dan puan-puan nak hantar secara online, kan tuan-tuan dan puan-puan masih boleh melakukan iaitu sebelum 15 Mei. So tuan-tuan dan puan-puan kalau lewat nak hantar physical form, boleh hantar e-filing sebelum 15 Mei. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hantar borang melalui pos, so tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan hantar sebelum 30 April dan kita bagi lanjutan masa 3 hari bekerja untuk borang itu sampai ke pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. So, apa kebaikan e-filing? So, e-filing ni sebenarnya dia disediakan oleh perkhidmatan ni boleh membolehkan individu, syarikat, majikan dan sebagainya untuk mengisi dan mentandangkan secara digital dan menghantar borang nyata secara elektronik. So jenis borang nyata yang boleh dihantar melalui e-filing sebenarnya dia terpulang kepada kategori tuan-tuan dan puan-puan. So yang berkaitan dengan individu adalah EBE bagi individu pemas tautin yang tidak menjalankan perniagaan. EB adalah individu yang menjalankan perniagaan seperti yang terangkan tadi. EM adalah individu yang bukan memas tautin. Yang ini biasa adalah untuk pekerja asing yang bekerja di dalam Malaysia dan mereka tidak mematuhi syarat memas tautin dalam Malaysia. So EBT ni adalah individu pemas tautin yang itu kita panggil knowledge worker, pekerja berpengetahuan dan berkepakaran. Yang ini dia kena dapatkan kelulusan daripada badan yang telah ditetapkan. So dia ada EM juga dan untuk employer atau majikan dia kena hantar EE iaitu yang berkaitan dengan borang E lah, penyata majikan. EP adalah untuk bulan nyata perkongsian kepada sesiapa yang ada perniagaan perkongsian. Yang lain-lain ada berkaitan dengan PF, pusaka, syarikat dengan koperasi. Yang ini semua boleh buat secara online. So apa kelebihan e-filing? Kalau e-filing pastinya dia boleh menjaminkan keselamatan data. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan tu adalah tepat dan disimpan dalam lembaga server Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Dia adalah sangat-sangat selamat dan capaian dia boleh dibuat pada bila-bila masa oleh pembayar cukai. Yang paling penting bila tuan-tuan dan puan-puan hantar secara online, tuan-tuan dan puan-puan
boleh mendapat bayan balik dengan cepat. Sebab kalau hantar secara e-filing, kalau tiada apa-apa sebarang isu dan masalah tuan-tuan dan puan-puan, biasanya akan dapat refund dalam tempoh 14 hari atau 30 hari daripada tarikh hantar borang. So kalau hantar secara e-filing, dia of course dia lebih mudah dan cepat diurus, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan pengesahan penerimaan borang nyata secara immediate atau real time. Selepas hantar, kita akan hantar slip pengesahan. So tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau borang air sudah dihantar atau tidak, atau berjaya dihantar atau tidak. Kita ada buat pengesahan. So pengiriman cukai adalah tepat sebab semua maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan kalau masukkan dalam e-filing adalah betul. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu buat pengiriman secara manual menggunakan kalkulator. Sebab dalam sistem secara automatik dia akan tolong kirakan kalau ada kesilapan pun kesilapan sistem, bukan kesilapan tuan-tuan dan puan-puan. So jangan risau, pengiriman cukai itu adalah tepat. Dan kalau hantar secara online, kita tak ada isu masalah borang hilang, kita tak tahu kita simpan borang di mana, so kita tiada isu kehilangan borang. So sekarang akan masuk kepada sistem e-filing untuk EBE tahun 2022 dan macam mana tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu sikitlah berkaitan dengan rahsia untuk kita jimat cukai. So untuk melakukan e-filing, kita ada 4 langkah mudah saja. Okey. Satu, dapatkan nombor PIN dan daftar untuk mendapatkan sijil digital individu. Kepada individu atau pembayar cukai yang masih tak ada nombor PIN, nanti akan tunjukkan cara tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar atau untuk mendapatkan nombor PIN. Selepas akan mendapatkan nombor PIN, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, langkah kedua tu, tuan-tuan dan puan-puan kena login kepada e-borang, iaitu EBE. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya majikan tu dia ada buat pra-isi, dia hantar maklumat EA form atau borang BE tu, borang EA tu kepada Lembaga Hasilan Negeri sebelum tarikh yang ditetapkan. Lembaga Hasilan Negeri akan preview atau pra-isi semua maklumat tu dekat e-filing. Seperti Lembaga Hasilan Negeri, bila kita login, semua maklumat dalam EA form tu sudah sedia ada. Dan tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu semak data pra-isi tu betul atau tidak. Kalau tak betul, kita buat pindaan. Kalau betul, kita terus semak, setuju dan kita pergi ke langkah ketiga iaitu tanda tangan e-borang secara digital dan hantar. So selepas buat pengesahan, tuan-tuan dan puan-puan berjaya hantar melalui online, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat pengesahan penerimaan e-borang iaitu EBE seperti yang ditunjukkan tadi. So EBE untuk tahun tafsiran 2022, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada senario di mana ada pembayar cukai yang dia meninggal dunia pada tahun tafsiran semasa. So of course individu tersebut tak boleh buat e-filing dan sijil digital arwah tersebut pun tidak dapat diakses dan kita perlukan wakil si mati. Yang ini kalau majikan perlu ambil maklum dan juga majikan boleh memaklumkan kepada wakil si mati itu boleh membuat permohonan untuk kita dapatkan sijil digital untuk pentadbir dengan mengemukakan menggunakan dokumen letter of administration, sijil kematian atau salinan pengenalan wakil. So tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan maklumkan kepada wakil si mati itu atau tuan-tuan dan puan-puan sebagai wakil si mati itu dapatkan maklumat tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melaporkan pendapatan bagi si mati untuk menuntut lebihan bayan balik sekiranya ada. So tuan-tuan dan puan-puan jika ada senario macam ni, sebagai seorang majikan, tanggungjawab majikan perlu memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah prosedur untuk membantu si mati tersebut mendapatkan wakil untuk tolong melaporkan cukai mereka. So untuk pengguna baharu. So pengguna baharu ni kena ingat apa yang tuan-tuan perlu buat adalah perlu dapatkan nombor PIN untuk daftarkan sijil digital. Dan sebelum isi borang, dapatkan sijil digital sebelum isi borang, iaitu borang nyata individu. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat permohonan nombor PIN? Inilah cara dia. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudah masuk kepada laman web Lembaga Hasilan Negeri, tuan-tuan dan puan-puan masukkan nombor IC. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan proses kepada langkah berikutnya, klik teruskan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada nombor PIN, kita akan paparkan. Tuan-tuan dan puan-puan tak ada nombor PIN, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat permohonan sama ada nak guna melalui eKYC atau ECP 55D. Apa tu eKYC? eKYC ini adalah satu apps yang untuk membenarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk buat selfie, maksud dia selfie muka sendiri, ambil gambar IC depan belakang untuk permohonan nombor PIN.
Tapi kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan laptop atau komputer dan tak boleh buat selfie dan tak boleh ambil gambar, tuan-tuan dan puan-puan boleh isi secara online borang CP55D. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat? Tuan-tuan dan puan-puan hanya isi saja semua maklumat dan upload dokumen yang berkaitan dan hantar kepada kami. Dan kami akan proses dan kita akan membenarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan nombor PIN tersebut. So pengguna untuk e-filing ni secara pastinya tuan-tuan puan-puan kena melupakan pembayar cukai yang berdaftar dengan Lembaga Siaran Negeri lah. Iaitu kalau pembayar cukai baru, pertama kali tuan-tuan puan-puan guna e-filing perlu daftar sijil digital dulu untuk akses MyTax dan menggunakan e-filing. So untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sijil digital tersebut adalah valid untuk 3 tahun sahaja. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudah dapat satu message masa nak buat e-filing tu, kata sijil digital sudah tamat tempoh, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, tak perlu apa-apa, hanya klik setuju saja pada mesej yang dipaparkan kepada MyTax untuk kita memperbarui sijil digital tu untuk 3 tahun yang akan datang untuk membenarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk login ke e-borang. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlupa kata laluan? Biasalah sebab kita buat e-filing ni setahun sekali. So memang kita tak boleh ingatlah apa yang berlaku 1 tahun yang lepas sebelum ni kan. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlupa kata laluan, jangan risau, jangan panik, pun tak perlu datang ke Pejabat Lembaga Siaran Negeri. Apa yang tuan-tuan perlu buat tu hanya pergi ke laman web MyTax itu, masukkan nombor IC tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu klik dekat lupa kata laluan. Proses dia lebih kurang sama seperti perbankan internet daripada bank-bank yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh reset password tuan-tuan dan puan-puan atau kata laluan tuan-tuan dan puan melalui online sahaja. So bila tuan-tuan dan puan-puan klik dekat atau pilih dekat lupa kata laluan, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih medium set semula email berdaftar dengan Lembaga Hasilan Negeri dan klik hantar. So di situ satu link akan dihantar kepada tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan email yang telah didaftar untuk tuan-tuan dan puan-puan reset kata laluan tersebut. So tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu memastikan email yang tuan-tuan dan puan-puan tu yang telah berdaftar dengan Lembaga Siaran Negeri itu untuk membuka email tersebut dan untuk reset kata laluan. So selepas dah tahu kata laluan, dah boleh login, sekarang saya akan pergi ke langkah seterusnya iaitu tata cara pengisian e-filing untuk tahun tafsiran 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan tadi, pergi ke MyTax, masukkan nombor kad pengenalan. Kalau ada pekerja asing, dia kena masukkan nombor pasport. Dan tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan password, iaitu kata laluan tadi. Yang tuan-tuan dan puan-puan lupa kata laluan, sudah reset semula, sudah dapat kata laluan yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan hanya masukkan dan login. Bila tuan-tuan dan puan-puan masuk, inilah paparan dashboard yang pertama yang tuan-tuan dan puan-puan akan nampak. Yang seperti saya terangkan tadi, dia ada maklumat bayaran balik yang telah diluruskan, status semakan perjalanan, jumlah cukai yang telah dibayar untuk tahun-tahun sebelum itu, rekod borang yang telah dihantar. Dia semua ada dalam paparan tersebut untuk orang kata rujukan tuan-tuan dan puan-puan. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan seterusnya? Tuan-tuan dan puan-puan kena pergi ke atas sebelah kiri sekali, iaitu di bawah perkhidmatan EZ Hasil. Di sini tuan-tuan dan puan-puan kena klik, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat semua aplikasi e-filing yang berkaitan dengan cukai yang tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. So untuk pengisian e-filing untuk borang EBE, tuan-tuan dan puan-puan perlu klik dekat e-filing di sini. So untuk majikan atau untuk sesiapa yang berhenti atau bersara atau nak keluar negara, seperti dia nak meninggalkan negara, dia nak buat SPC kan, yang kita kata surat penulisan cukai, dia juga boleh isi e-SPC di sini oleh majikan atau individu yang berkaitan. So untuk e-filing, kita klik dekat e-filing, lepas tu kita pilih seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak di situ dia ada e-borang, dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh semak di sini status e-borang. So untuk pengisian, tuan-tuan dan puan-puan klik dekat EBE dan pilih tahun yang kita nak buat e-filing. So di sini tuan-tuan dan puan-puan klik 2022. So selepas tuan-tuan dan puan-puan berjaya masuk kepada e-filing, dia akan dapat 4 menu dekat menu utama ini. Yang pertama dia adalah berkaitan dengan profil individu. Nombor 2 adalah profil lain. Nombor 3 pendapatan. Nombor 4 pelepasan. Dan nombor 5 adalah lumusan.
So apa tuan-tuan dan puan-puan perlu buat? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bila buat pendaftaran tu, profil individu, maklumat yang ada tu kita dah sudah masukkan. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu buat semakan maklumat ini betul atau tidak. Dan sekiranya tidak betul, hanya pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengisi dan mengkemaskan maklumat yang terkini. Tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut. Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan mungkin tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat surat yang dihantar dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri, kita pakai nombor rujukan cukai itu start dengan SG dengan OG. Tapi untuk tahun ni, mulai pada 1st of January 2023, kita tukar kepada IG. IG ni bukan Instagram, dia adalah nombor rujukan file yang kita sudah standardizekan untuk semua pembayar cukai. So kita start dengan IG. So sekarang ni nombor rujukan cukai ni kita guna terms TIN, Tax Identification Number, iaitu merupakan nombor rujukan cukai untuk setiap individu. Dan ikut pelaksanaan untuk tahun ni, semua pembayar cukai atau Malaysians atau warga negara Malaysia yang umur melebihi 18 tahun, kita akan tolong daftarkan file atau team number ni, nombor rujukan cukai ni kepada setiap individu. So tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, sepatutnya setiap pegawai, setiap pembayar cukai sudah ada nombor rujukan cukai sekiranya dia ada umur lebih 18 tahun. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada nombor rujukan cukai, dia tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan perlu hantar borang. Kalau hanya tuan-tuan dan puan-puan ada pendapatan cukai, pendapatan yang perlu dibayar cukai, akan dikenakan cukai saja, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi borang. So kita pergi ke halaman 1 iaitu maklumat individu. Yang paling penting sini tuan-tuan dan puan-puan perlu tulis di sini, sekiranya berkahwin, masukkan maklumat berkaitan dan pilih jenis tafsiran. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berkahwin 20 tahun yang lepas atau 30 tahun yang lepas, terlupa tali kahwin tu, tak apa, biar kosong saja. Jangan pergi cari balik dan sema surat kahwin tu bila, kalau ada isi, kalau lupa just biar kosong saja. So sekiranya berkahwin, masukkan maklumat yang berkaitan lah. So yang ini kalau tahun lepas atau tahun sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan dah buat pengisian, otomatik maklumat tu adalah, kecuali tuan-tuan dan puan-puan kahwin baharu ke atau kahwin lagi atau tukar isteri, saja baru perlu kemaskini di maklumat sini. Kalau tak, maklumat yang ada sebelum itu dia akan bawa untuk tahun berikutnya. So untuk halaman 2 adalah berkaitan dengan profil lain. Profil lain ni yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan nombor telefon tu adalah betul supaya kita boleh menghubungi tuan-tuan dan puan-puan, dan nombor telefon bimbit juga. Nombor majikan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada borang EA form. Nombor tersebut dia boleh isi, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pengajian dia mesti ada. So cukai ni ditanggung oleh majikan ni adalah berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya yang ini hanya untuk syarikat yang menawarkan kepada pekerja asing, di mana dia datang sini bekerja, dia kata okey, pendapatan yang dapat tu adalah bersih, jangan risau pasal yang lain-lain, cukai tuan-tuan dan puan-puan, majikan yang bayar. Kalau ada, you klik ya. Kalau biasanya untuk warga negara Malaysia, jarang ada majikan yang sangat-sangat bagus, dia kata cukai tuan-tuan dan puan-puan ditanggung oleh majikan. So kes ini biasanya berlaku kepada pekerja asing. So jika tiada, just letak tiada. Ramai orang yang confused. Dia ingat cukai ditanggung oleh majikan ni adalah PCB. Bukan. PCB itu bukan cukai yang ditanggung oleh majikan. PCB itu adalah tanggungjawab majikan untuk tolak cukai terdahulu dalam bentuk PCB, iaitu potongan cukai bulanan, dan dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Iaitu dia tolak daripada gaji you. So sebenarnya itu adalah duit pembayar cukai, dan cukai itu ditanggung oleh individu. Cukai yang ditanggung oleh majikan tu seperti saya masukkan tadi tu, dalam offer letter tuan-tuan dan puan-puan, biasanya majikan akan maklumkan lah. Sekiranya cukai ditanggung oleh majikan tu, dia akan maklumkan semua PCB yang ditolak, semua cukai yang perlu dibayar oleh pekerja tersebut, dia akan dibayar oleh majikan. Itu maksud cukai ditanggung oleh majikan. So kena ingat, PCB itu bukan cukai ditanggung oleh majikan. So nombor 2 sini, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada melupakan aset, tuan-tuan dan puan-puan kena ingatlah, kalau ada pada tahun kalender pada tahun 2022, you pilih year saja. Kalau tak ada, you pilih tiada. Sama juga dengan kaedah bayaran balik ini, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh nak dapatkan cepat, kami sarankan pilih bayaran melalui akaun bank dan masukkan
maklumat akaun bank ni supaya bayaran balik boleh terus melalui proses atau bayaran EFT itu bayar terus kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan skrin seterusnya tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan alamat tuan-tuan dan puan-puan adalah betul. Dan sekiranya ada pertukaran alamat, buat semakan dan pastikan alamat itu betul dan pergi ke seterusnya. Yang dekat bawah ni adalah berkaitan dengan tuntutan insentif. So insentif ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik kepada lampiran di sini atau boleh rujuk kepada nota penerangan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada dapat apa-apa insentif adalah dikecualikan cukai, tuan-tuan dan puan-puan boleh isi di sini. So ini adalah laman untuk pendapatan. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan hanya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hanya ada pendapatan daripada pengajian saja, tuan-tuan dan puan-puan perlu merujuk kepada EA form atau EC form untuk pegawai kerajaan dan bundakan kepada ringgit yang terdekat supaya jika mempunyai nilai sen, you kena isi kosong. So katakanlah you ada 100,000 50 sen, you isi 100,000 saja, abaikan 50 sen. Okey. So dulu ada orang dia tak perasan, dia silap, dia 100,000 50 sen, dia isi sini 100,000 50. So dia jadi 10 juta. So itu sangat-sangat bahaya. So tuan-tuan dan puan-puan ingat jangan isi sen di sini. So di situ juga tuan-tuan dan puan-puan kena ingat kalau tuan-tuan dan puan-puan ada bagi sebarang hadiah atau derma kepada sumbangan yang diluluskan, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat tolakan di sini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikanlah yang ini adalah diluluskan oleh Lembaga Siaran Negeri. Yang paling senang derma hadiah sumbangan diluluskan tu semasa tuan-tuan dan puan-puan buat bayaran tu, dalam slip tersebut dekat bawah tu dia ada nota. Derma yang ini adalah diluluskan di bawah Seksyen 44 bracket 6 oleh Lembaga Siaran Negeri. Kalau you ada dapat receipt tersebut, you boleh isi di sini untuk mengurangkan pendapatan yang dikenakan cukai. Okey. So dekat borang EA juga ada satu untuk pengajian ni ada sangat penting iaitu amount potongan PCB. Pastikan jumlah EA form dengan yang isi sini adalah betul dengan tepat dan tuan-tuan dan puan-puan masukkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh mengetahui baki cukai yang betul. So halaman 3 tadi tu dia adalah bagi tolakan derma seperti saya terangkan tadi. Ini dia kena pastikan yang diluluskan saja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke laman web Lembaga Siaran Negeri di bawah individu derma dan hadiah untuk mendapatkan senarai tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat semakan dan isi mengikut apa tu yang kita kata maklumat yang berkaitan. Sekiranya itu adalah berkaitan dengan hadiah untuk wang kepada institusi organisasi tabung yang diluluskan, isi di sini. Kalau itu adalah untuk hadiah wang tunai untuk kemudahan perpustakaan, isi di sini. Dan seperti saya kata, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada resit yang tuan-tuan dan puan-puan terima tu untuk memastikan sama ada derma itu adalah diluluskan atau tidak. So seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke pelepasan. Yang pelepasan ni biasanya saya akan bincang lebih detail dekat slide pelepasan. Tapi di sini tuan-tuan dan puan-puan kena ingat dalam borang e-filing ni kita dah buat satu panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan tidak cuai untuk menuntut tuntutan pelepasan itu melebihi had yang dibenarkan. Di situ kita dah buat setting dekat dalam borang EA form. Semua yang terhad tu kita dah hadkan. Tuan-tuan dan puan-puan tak boleh isi lebih daripada jumlah tersebut. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan tersilap isi seperti tuan-tuan dan puan-puan isi borang manual kan, nanti dia akan jadi isu tuan-tuan dan puan-puan akan dikenakan penalti disebabkan tersilap atau tersalah tuntut lebih. So di sini untuk pelepasan individu dan saudara tanggungan secara automatik semua orang layak, so tuan-tuan dan puan-puan tak perlu isi, kita terus ada di situ. So untuk yang lain-lain kita dah hadkan, nanti akan buat penanganan lebih lanjut bagi setiap pelepasan di slide yang berikutnya. So ini pelepasan untuk yuran pengajian pun kita ada maklumkan, okey, yang maksimum terhad kepada 7,000. Macam mana tuan-tuan nak pecahkan mengikut di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Untuk khusus khas peningkatan kemahiran dan kemajuan diri hanya terhad kepada 2,000 daripada 7,000. So yang lain-lain tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut, tapi untuk yang khusus peningkatan kemahiran dan kemajuan diri hanya had kepada 2,000. So campur 3 kolom ni tidak boleh lebih daripada 7,000. So untuk pelepasan seterusnya iaitu berkaitan dengan penyakit serius, ini pun ada, kita pun terhad kepada 8,000 saja. So di bawah 8,000 ni kita ada hadkan untuk pembelanjaan perubatan vaksin ke atas diri sendiri, suami atau isteri terhad kepada 1,000, tak boleh lebih 1,000. So untuk pembelanjaan untuk ujian pengesahan COVID-19 termasuk dekat pemberian kit ujian kendiri ke atas diri suami isteri dan
anak itu terhad kepada 1,000. So pemeriksaan kesihatan mental ni adalah baharu dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat yang ini adalah pemeriksaan kesihatan mental dan konsultansi ke atas diri sendiri, suami, isteri dan anak-anak. So kalau ada, yang ini semua adalah terhad kepada 1,000 sahaja yang berkaitan dengan 3 item ini. So kita pergi ke next, iaitu berkaitan dengan pelepasan gaya hidup. Gaya hidup pun sama, kita ada terhad kepada 2,500 untuk setiap item di sini. Kalau setiap item yang tuan-tuan dan puan-puan layak, tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut. Yang pertama, kegunaan manfaat untuk diri sendiri. Nombor 2, adalah tambahan untuk kegunaan manfaat sendiri. Nanti akan maklumkan apa itu tambahan tu. Nombor 3 itu pemberian telefon peribadi. Yang ini akan terangkan lebih lanjut dengan slide pelepasan nanti. Yulan penghantaran pun kita terhad kepada 3,000. Nanti akan terangkan lebih lanjut. SSPM terhad kepada 8,000. So untuk anak ini, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, ramai orang dia salah faham di sini. Dia tak terpasti dalam keadaan macam mana kita nak boleh tuntut 100% atau 50%. Di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dekat info di sini, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat maklumat lah macam mana atau tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut 100% atau 50%. Terus di sini saya nak memaklumkan sedikit rahsia berkaitan dengan jimat cukai ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah pasangan yang bercerai, so pasangan yang bercerai sahaja layak untuk tuntut 50% sebab sudah bercerai kan. Biasa kalau bercerai dia tak sembang lah sesama sendiri. So you tak tahu siapa nak tuntut ke atas anak tu. So untuk mengelakkan sebarang keadaan yang tidak diizini, kita membenarkan untuk pasangan bercerai itu masing-masing you boleh tuntut. Kalau ada 3 orang anak, masing-masing klaim sini 3 tapi 50%. So pasangan bercerai hanya boleh tuntut 50% ni. Tapi untuk pasangan yang berkahwin dan ada anak, dia kena pastikanlah kalau ada 3 orang anak, dia kena pilih semua 3 orang anak nak tuntut di bawah suami atau isteri. Atau kata nak berkongsi, kalau nak berkongsi dia kena ingat. Okey, seorang anak bawa suami, 2 orang anak bawa isteri, atau 2 orang anak bawa suami, atau seorang anak bawa isteri. So macam mana kita nak buat pilihan? Untuk rahsia jimat cukai ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak memastikan tuan-tuan dan puan-puan boleh menuntut pelepasan tu dan manfaat kepada lebihan orang kata cukai yang kita boleh jimat, tuan-tuan dan puan-puan kena pilih. Suami isteri kena berbincang dulu. Duduk malam-malam berbincang sesama sendiri. Yang penting tak pastilah ada yang suami isteri tu tak berkongsi jumlah pendapatan dia. Dia tak bagi tahu gaji dia berapa. So untuk isi borang ni tuan-tuan kena duduk, mungkin buat candlelight dinner dan kena berdepan dengan suami isteri. Nak buat satu pertanyaan, siapa punya gaji lebih tinggi? Sebab logik dia, kalau sesiapa punya gaji lebih tinggi, kadar cukai dia lebih tinggi. So untuk mendapat manfaat untuk lebih jimat cukai, tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh kena dapat satu pengesahan, okey katakanlah macam kes saya lah. Kalau kes saya, isteri gaji saya lebih tinggi, saya akan kata, okey, semua anak tuntut bawah you. Sebab you punya kadar cukai lebih tinggi. So you kalau tuntut anak bawah pasangan yang gaji dia lebih tinggi, dia dapat jimat lebih banyak cukai. So nanti dia dapat refund tu, dia bolehlah belanja air makan ke, bawa pergi jalan-jalan ke, itu PM tepi lah, kita boleh bincang tepi. So salah satu rahsia jimat cukai di sini adalah tuntutan pelepasan yang anak ni sepatutnya dia dituntut oleh pasangan yang gaji dia lebih tinggi sebab kadar cukai dia lebih tinggi. So yang ini tuan-tuan dan puan-puan kena berbincang lah antara pasangan tu. Okey, sini salah satu tips lah untuk kita jimat cukai. So nombor 2 berkaitan dengan insurans nyawa dan KWSP ni, dia ada 2 penjelasan di sini. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan adalah kategori penjawat awam atau swasta. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kategori penjawat awam, tuan-tuan dan puan-puan tidak contribute kepada KWSP. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan kalau ada beli insurans nyawa, tuan-tuan dan puan-puan adalah layak tuntut insurans nyawa tu maksimum 7,000. Tetapi kepada pekerja swasta, dia ada buat caruman kepada KWSP. So dia punya tuntutan untuk premium insurans nyawa hanya terhad kepada 3,000 saja. So untuk KWSP dia terhad kepada 4,000. So kes untuk yang swasta ini, you kena pastikan kalau you nak tuntut untuk pelepasan ini,
you kena pastikan you kena pecahkan EPF adalah 4,000, insurans 3,000. Kalau penjawat awam dia tak perlu sebab dia memang tak ada KDSP dan dia boleh buat tuntutan premium insurans nyawa maksimum 7,000. So untuk pelepasan yang keempat, halaman keempat ni adalah berkaitan dengan skim persarahan swasta tertangguh jika ada 3,000. Insurans pendidikan dan perubatan 3,000, nanti akan telang lebih lanjut. Untuk SOXO ni RM350. Pembelanjaan pelancongan domestik 1,000. Yang ni semua kita dah set dia punya hak di sini. Tuan-tuan dan puan-puan tak akan tersilap atau terlebih tuntut. So pembelanjaan pemasangan ni adalah baharu, nanti akan terangkan dekat slide berikut dia. So kalau tuan-tuan dan puan-puan di sini nak tuntut bawah section 110 ke atas lain-lain pendapatan seperti faedah, loyalty, pendapatan section 4A yang itu berkaitan dengan pendapatan daripada amanah, untuk menuntut cukai yang telah ditolak daripada pendapatan yang diterima, sebab di bawah konsep cukai pendapatan, sesuatu pendapatan ia tidak boleh dicukai 2 kali. So katakanlah sekarang ni pendapatan yang daripada loyalty, faedah ni telah dikenakan cukai, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat tolakan cukai atau rebate iaitu menuntut semua faedah yang telah diterima. So di situ tuan-tuan dan puan-puan kena isi huraian kerja 6. Kena tulis pendapatan itu ada apa jenis pendapatan dia, siapa yang bayar, pendapatan kasar berapa cukai telah dipotong daripada situ dan resit dia supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut balik cukai yang telah dibayar tersebut. So di halaman 5 tu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat rumusan. So rumusan ni adalah berkaitan dengan semua maklumat yang diisi tu, kita akan buat pengiraan cukai dan dia akan maklumkan berapa kadar cukai yang dikenakan, berapa cukai yang perlu dibayar, berapa PCB yang telah dibayar dan kita akan tunjukkan berapa baki cukai yang tuan-tuan dan puan-puan perlu dibayar. So selepas buat rumusan, saya makan semua dah betul, tuan-tuan akan pergi ke paparan akuan pembayar cukai untuk klik dekat tanda tangan dan hantar dan perlu masukkan nombor IC sekali lagi dan nombor IC dan password sekali untuk mengesahkan penghantaran borang. Sekiranya berjaya hantar borang, kita akan keluarkan slip ini. Saya makan pengesahan EBE, iaitu kita akan tunjukkan nombor siri, kita akan tunjukkan tarikh dan masa yang terhantar. So proses e-filing hanya berjaya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat saya makan pengesahan ini. Kalau tidak, mungkin tuan-tuan dan puan-puan masih belum berjaya hantar dan masih bawa draft. So tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kena pastikan dapat skrip pengesahan ini baru tuan-tuan dan puan-puan berjaya menghantar e-filing, EBE. Nah, ini pelepasan yang maksudkan tadi tu. So tuan-tuan dan puan-puan untuk rahsia jimat cukai, tuan-tuan dan puan-puan kena rancang macam mana nak tuntut pelepasan secara maksimum yang layak. So untuk kes individu dan saudara tanggungan 9,000 ni tak payah fikir, you tak payah pening, automatik semua orang layak. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pembuat cukai yang kurang upaya, pastikan tuan-tuan dan puan dapat kad OKU. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lebihan tuntutan untuk pelepasan 6,000. Kalau pasangan tuan-tuan dan puan-puan you buat tafsiran bersama atau dia tiada pencapaian pendapatan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut untuk isteri atau pasangan yang kurang upaya 5,000. So kalau kita katakanlah tuan-tuan dan puan-puan ada isteri atau suami yang sudah bercerai dan sekiranya ada bayaran alimony kepada bekas, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk tuntut 4,000. So yang untuk individu ni kalau tuan-tuan dan puan-puan ada menyertai apa-apa khusus upskilling, self enhancement atau bidang-bidang yang kemahiran tu, iaitu you kena pastikan dia diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran. You boleh pergi ke laman web dia untuk dapatkan semua kursus yang diiktiraf. Iaitu terhad kepada 2,000 saja. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil diploma yang ke atas, tuan-tuan dan puan-puan layak tuntut iuran penggajian sehingga 7,000. So tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, bila tuan-tuan dan puan-puan bayar iuran tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut. Iaitu berkaitan dengan iuran penggajian. So untuk gaya hidup, perubatan dan peralatan berkaitan tu, yang pertama yang berkaitan dengan melancong. Melancong ni untuk tahun 2022, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada buat penginapan di premis yang berdaftar di hotel, tuan-tuan dan puan-puan layak tuntut. Bayar masuk kepada pusat tarikan pelancongan, Legoland ke, pergi ke Genting ke, tiket semua boleh tuntut. Atau tuan-tuan dan puan-puan beli pakej pelancongan melalui ejen berdaftar pun boleh tuntut. So untuk perlawatan perubatan keperluan khas untuk perjalanan ibu bapa adalah 8,000. Kena pastikan peralatan semua adalah resit dan dia tujuan untuk ibu bapa dengan penjagaan ibu bapa.
So untuk peralatan sokongan untuk individu, suami isteri, anak dan ibu bapa OKU, kalau alatan dia ada additional 6,000, ada extra 6,000 untuk tuntutan pelepasan. Gaya hidup ini yang kalau tadi saya sebut gaya hidup tu yang biasanya ada tuntutan untuk bahan bacaan, pembelian komputer peribadi, telefon pintar dengan tablet, bayaran langganan internet, pembelian alat sukan, ini semua atau bayaran keahlian gimnasium pun di bawah 2,500. Tapi untuk tambahan ini 2,500 kepada sesiapa yang beli telefon pintar dengan tablet lah, kalau ada tambahan 2,500. So yang ini pemberian peralatan penyusuan, ini adalah special. Lelaki jangan tuntut. Ini hanya khas untuk wanita sahaja. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan buat tafsiran bersama atau tafsiran di bawah nama isteri, semua pemberian di bawah isteri saja boleh dituntut. Okey. Dan dia ada syarat di sini, anak berhubung kurang daripada 2 tahun dan ke bawah, tuntutan dibuat sekali setiap 2 tahun. 2 tahun boleh tuntut sekali saja. Kalau you beli, kena beli kualiti yang bagus sikit lah. Kalau setiap tahun dia rosak, setiap tahun you beli, dia hanya boleh tuntut sekali saja setiap 2 tahun. So yang seterusnya adalah pembelanjaan perubatan bagi penyakit yang serius untuk individu suami macam biasa. Kalau ada, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk 8,000. Ini yang juga termasuk seperti yang terangkan tadi, untuk vaksin dan pemeriksaan kesihatan mental lah dengan konsultansi 1,000. Dan ada juga yang ini untuk tambahan yang tadi tu gaya hidup tu daripada 2,500 tu 500 ni adalah untuk berkaitan dengan aktiviti sukan seperti pemberian alat sukan, sewaan fasiliti. Kalau you main futsal, sewa tu gelangan futsal boleh, pastikan dapatkan resit. Dan kalau you memasuki sebarang pertandingan pun boleh tuntut maksimum 500. Untuk pelepasan anak. Tadi mungkin berkaitan dengan pelepasan isteri tu terlepas, isteri belum lagi sudah isteri sudah belum pelepasan untuk isteri ya tadi. Kalau ada orang kata, kadang-kadang dia kata dia bukan cari alasan lah, dia kata dengar-dengar mitos kata kalau kahwin lebih boleh tuntut pelepasan isteri lebih kan. Di sini yang maklumkan itu adalah tidak betul, itu ajaran sesat. Kalau kahwin 1 dengan you kahwin 4 pun, tuntutan untuk isteri adalah 4,000 sahaja maksimum. Okey, termasuk you bayaran kepada bekas isteri. Tetapi teori itu terpakai sekiranya tuan-tuan dan puan-puan untuk tuntut pelepasan anak. Kalau you kahwin seorang isteri, you dapat 2 orang anak kan. You boleh tuntutlah anak 2 orang. Tapi kalau kahwin 4 isteri, you dapat setiap isteri dapat 2 orang anak, you ada 8 anak, di sini you ada boleh tuntut pelepasan anak untuk 8 orang. Yang ini boleh. Kalau you kahwin ramai, dapat ramai anak, boleh tuntut pelepasan anak. So untuk tuntutan pelepasan anak ni adalah anak yang bawa 18 tahun ke bawah yang masih belum kahwin atau ke atas yang belum berkahwin dan belajar sebelum masa, you layak 2,000 setiap orang anak. So kalau ada anak yang berumur 18 tahun ke atas yang belum berkahwin dan belajar di IPT, tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut 8,000. So untuk yuran taman asuhan kanak-kanak ini yang berdaftar ini, tuan-tuan dan puan-puan layak tuntut 3,000 dengan syarat anak mesti berumur 6 tahun ke bawah dan dibenarkan untuk tuntut sama ada suami atau isteri saja. Maksud dia seorang. Dia tak boleh isteri tuntut 3,000, suami tuntut 3,000. Tak boleh. Dia hanya salah seorang saja. So kalau tuan-tuan dan puan-puan anak-anak yang kurang upaya, layak lagi tuntutan untuk tambahan 6,000. Dan tambahan kepada anak yang kurang upaya yang belajar di IPT atau diploma ke atas adalah 8,000. So untuk caluman, pelepasan caluman, sumbangan dan lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan kalau seperti yang terangkan tadi, untuk pejabat awam dia boleh tuntut insulin nyawa sehingga 7,000, tapi untuk pegawai swasta dia kena pecahkan. KWSP layak 4,000 saja, insulin nyawa 3,000 saja. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada skim pasaran atau annuity tertanggung, ada juga 3,000. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pekeso atau skim insurans pekerja di majikan masing-masing, maksimum 350. So untuk insurans pendidikan dan perubatan untuk individu pasangan anak adalah 3,000. SSPM kena pastikan ini adalah tabungan bersih. So you kena ambil baki dekat SSPM tu dengan tambahan tabungan. Kalau ada pengeluaran, you kena tolak yang bersih saja layak dan 8,000 setahun. Yang bawah ni adalah baharu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan memiliki kereta elektrik dan you buat bayaran pemasangan, sewaan, pembelian, pengecas
kenderaan elektrik untuk kegunaan sendiri, termasuk sewa beli atau langgangan, layak 2,500. Yang ini untuk kepada pemilik kereta elektrik lah. So yang ini adalah kadar cukai tahun tapsiran 2022. Yang ini yang saya masukkan tadi. Kalau isteri pasangan dia adalah gaji lebih tinggi, kadar cukai yang dikenakan lebih tinggi. Sebab itu kalau kita tuntut lebih pelepasan, kita boleh jimat cukai. Itulah salah satu rahsia untuk kita buat perancangan untuk buat tuntutan cukai. So kalau tuan-tuan dan perempuan, biasanya kalau tuan-tuan dan perempuan sudah ada tolakan PCB di slip gaji tuan-tuan dan perempuan, dan tuan-tuan dan perempuan ada tuntut pelepasan tambahan masa buat e-filing, biasanya tuan-tuan dan perempuan memang akan dapat refund saja, dia tak akan ada baki cukai. Ada baki cukai ni biasanya bagi kes yang tuan-tuan dan perempuan ada side income atau ada buat kerja part time ke, jadi Grab driver ke, Grab food ke, atau ada perniagaan di internet ke, atau pendapatan daripada TikTok ke, atau pendapatan daripada Facebook, Instagram yang selalu minta orang like and share, dan pendapatan-pendapatan lain lah, tuition ke, pendapatan sewa ke. Kalau ada pendapatan-pendapatan yang lain yang tuan-tuan dan perempuan laporkan dalam Baran Cukai BE yang berkaitan dengan pendapatan pegajian, senario tersebut saja akan menyebabkan tuan-tuan dan perempuan ada baki cukai. Sebab pendapatan tersebut tak ada tolakan cukai yang seperti PCB, dan tuan-tuan dan perempuan ada yang tak buat bayaran macam CP500. Sebab CP500 tu hanya untuk pemilik tunggal yang dia berdaftar. So kalau pendapatan biasa yang kecil macam ni, macam sewa ni, dia tak ada tolakan cukai terdahulu. So bila tuan-tuan dan perempuan lapor akan menyebabkan ada baki cukai yang perlu dibayar. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak bayar, klik dekat bayar hasil saja. Boleh guna FPX untuk menerusi semua bank yang tercatat di sini, atau boleh bayar melalui kredit card di sebawah menggunakan Visa, Mastercard atau American Express, tapi mereka akan kenakan 3% charge perkhidmatan kepada tuan-tuan dan perempuan lah. So tuan-tuan dan perempuan kena ingat, kalau tuan-tuan dan perempuan nak bayar melalui perbankan telefon mula hari pun boleh. Dia ada boleh guna bank Islam, TAP. So mulai dari 1st of January, tuan-tuan dan perempuan kena ingat, tuan-tuan di pusat penerimaan hasil di Jalan Duta, dia tidak terima lagi. Yang ini bayaran-bayaran tu. So tuan-tuan dan perempuan kena pastikan semua bayaran kena gunakan bayar hasil, portal perbankan internet, counter bank, mesin deposit tunai atau mesin juruwang ATM. So seperti saya maklumkan sebentar tadi dekat MyTax, tuan-tuan dan perempuan kalau ingin keluar ke negara, pastikan anda sudah membuat semakan. Jangan sangkut di immigration baru nak cari mana nombor nak telefon, macam mana nak keluar. Itu mungkin tuan-tuan dan perempuan akan terlepas flight. So sebelum keluar negara, pastikan semak status di MyTax dulu, tuan-tuan dan perempuan ada sekatan perjalanan atau tidak. Itu adalah sangat-sangat penting dan pesanan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri supaya tuan-tuan dan perempuan adalah satu trip yang menggembira pergi ke luar negara dan bukan jadi trip satu kenangan pahit dan tak dapat pergi ke luar negara. Terutamanya nak pergi umrah. So scammer, yang ini pun topik popular sekarang. Ramai sebentar tadi saja sebelum mula taklimat ada satu call masuk, scammer juga. Dia cuba nak guna pelbagai cara untuk menipu kita dan terutamanya yang berkaitan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri lah. Saya adalah pegawai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan ada hutang yang tak dibayar, dia akan paskan kepada bank untuk tahan atau dia nak freezekan you bank account, nak pas kepada polis sebab ada kes jenayah. Yang ni semua jangan percaya. Lembaga Hasil Dalam Negeri senang saja. Kalau you baki hutang, you ada baki cukai, tuan-tuan dan perempuan pergi ke MyTax untuk buat semakan. Kalau kita minta pembayaran pun, kita akan maklumkan sila bayar melalui online, bayar hasil kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Kita akan minta you bank in kepada personal account. So jangan percaya sekiranya dia memaklumkan dia adalah pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri dan bayar kepada akaun sendiri ke atau akaun-akaun yang bukan di bawah Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Dan kita tak akan rujuk kepada agensi lain, PDRM ke, mahkamah ke, kita tak akan rujuk di situ. So harap-harap jangan sudah tak bayar cukai, lepas tu jadi scammer, kena tipu lagi, itu memang orang kata sangat-sangat sedih lah. Jangan jadi mangsa kepada scammer. So yang penting juga tuan-tuan dan perempuan jangan lewat dan gagah hantar borang dan bayar cukai, sebab kalau gagah hantar borang dia akan kenakan penalti. So penalti akan dikenakan selepas tarikh yang ditetapkan, iaitu lanjut masa yang dimenangkan.
Katakanlah kalau tuan-tuan buat e-filing. E-filing tarikh akhir lanjutan masa adalah 15 Mei. So kalau tuan-tuan dan puan-puan hantar 16 Jun, so sudah lewat, penalti akan dikenakan sehingga 12 bulan itu 50%. Dia dikenakan juga jumlah cukai yang dikenakan. Katakanlah jumlah cukai yang dikenakan itu 10,000. Padahal saya sudah bayar PCB 9,000. Baki cukai 1,000 saja. Tapi disebabkan lambat hantar barang, dia akan dikenakan atas 10,000. So 15% 1,500. Kalau you lewat lebih daripada 12 bulan hingga 24 bulan, 30%. So 30% atas cukai yang dikenakan 10,000, 3,000. Kalau lebih 2 tahun, 45%. So 4,500. Ini lewat hantar barang. Padahal bagi cukai 1,000 saja. Tapi kita kenakan atas cukai yang dikenakan. So ingat-ingat, jangan lewat hantar barang. So kalau lewat bayar macam mana? Lewat bayar kita akan kenakan kenaikan atas jumlah baki cukai yang kena dibayar lah. Bagi contoh tadi tu, kalau baki cukai 1,000 saja, kita akan kenakan 10% atas 1,000 saja. So tarikh perlu buat bayaran tu sama seperti tarikh yang you perlu hantar barang atau lanjutan masa yang ditetapkan. So inilah formula dia. Kalau yang semua pendapatan perniagaan, tarikh hantar barang 30 Jun untuk hantar barang file biasa. Kalau selain perniagaan, 30 April. Kalau lewat 10% akan dikenakan atas cukai yang tidak dibayar. Seperti contoh tadi tu atas 1% sajalah. Walaupun cukai yang perlu dibayar 10,000, tolak PCB 9,000, 10,000 you tak bayar, lewat bayar. Akan dikenakan 10%. So tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kadang-kadang tuan-tuan dan puan sudah hantar e-filing, lepas dengar taklimat baru perasan, ayah, saya tersilap lah, langkah lah. Sepatutnya anak itu kena tuntut bawa suami yang income yang lebih tinggi atau isteri yang income yang lebih tinggi, yang pendapatan yang lebih tinggi kan, lebih menguntungkan kan. So sekarang macam mana? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat pindahan boleh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat secara atas talian permohonan pindahan BE mulai daripada 1 April, di mana yang ini untuk kes yang tuan-tuan dan puan-puan lebih lapor pendapatan atau belanja kurang tuntut. Maksud dia pelepasan yang kurang tuntut yang menyebabkan taksiran you berkurang atau cukai you berkurang. Okey, bagi contoh, mungkin you dah laporkan pendapatan you, pendapatan bercukai setahun adalah 10,000. Tapi you tersilap lapor, pendapatan you tersilap lapor lebih, menyebabkan I dah terlebih bayar cukai. Atau you case, you dah kurang tuntut potongan. Bila you kurang tuntut potongan, you punya cukai lebih. So you sekarang nak tuntut balik pelepasan atau potongan tersebut. So untuk dua senario ini yang menyebabkan cukai you jadi kurang, you boleh buat online. Permohonan pindahan BE. Okay. So bila you buat online, okay, kita akan keluarkan tafsiran baharu. Oh, cukai you 10,000 tu, oh salah. Sepatutnya you hanya perlu bayar 8,000 saja. Yang itu you boleh buat online. Tetapi untuk case yang you tidak atau kurang lapor pendapatan atau you belanja tu you lebih tuntut. So you nak betulkan balik. So menyebabkan tafsiran atau cukai you jadi lebih. Case macam ni you tak boleh buat online. You kena buat orang kata voluntary declaration. Maksud dia you kena buat orang kata pergi ke cawangan, dapatkan borang nyata terpindah tu, maklumkan. I nak mengaku, I dah terkurang lapor pendapatan, ada perbelanjaan I terlebih tuntut, menyebabkan cukai atau tafsiran you jadi lebih. Bagi contoh tadi lah 10,000, sekarang jadi cukai yang perlu bayar tu 12,000. Untuk kes macam ni, you kena pergi ke cawangan, isi borang nyata terpindah. So di situ kita tidak akan cetakkan notis tafsiran, sebab notis yang dianggapkan sifat pada tarikh borang itu akan dikemukakan kepada cawangan. So sebarang pindahan tu kita kena buat seperti tuan-tuan membuat pengakuan sukarela untuk membayar cukai tambahan. So tuan-tuan dan puan-puan perlu hadir ke cawangan dengan membukakan semua dokumen atau resit atau tuntutan yang ingin dituntutlah. So sampai ke slide sini, saya nak minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan di sini yang tengah online ni, sila scan. Yang tadi you scan tu untuk dapat lucky draw kan. Tapi yang ni you scan untuk memastikan kami nak dapat maklum balas daripada slot atau taklimat pada pagi ini untuk memperbaiki kualiti dengan perkhidmatan kami. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan mana yang perlu kita memperbaiki, sila maklumkan dalam borang maklum balas ini supaya kita di pihak lembaga hasil dalam negeri boleh memperbaiki perkhidmatan kami sekiranya perlu dan ada
untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih bagus kepada tuan-tuan dan puan-puan. So di sini saya akan beri masa 3 hingga 5 minit. Sementara itu saya akan buat sedikit iklan berkaitan dengan Lembaga Hasilan Negeri dalam bentuk video. So saya mohon jasa dan baik tuan-tuan dan puan-puan di sini. Mohon tuan-tuan dan puan-puan sila scan di sini atau saya minta pasukan saya atau tim member saya, pegawai saya di sana untuk sharekan link. Sharekan link untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk klik dan boleh isi dekat chat room. So saya bagi masa 3 minit, sekarang 11.40. So saya bagi masa sehingga 10.43 sebelum saya serahkan sesi ini balik kepada Encik Iskandar. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi, sambil-sambil dengar iklan daripada Lembaga Hasilan Negeri, mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk cuba isi scan barcode ini dan cuba isi mohon maklum balas. Ini pesanan daripada unit Jabatan Khidmat Korporat bagi kepesanan program pendidikan dan kesedaran cukai. So sambil-sambil saya mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 3 minit. Mohon tuan-tuan dan puan-puan scan dan memberi maklum balas. Dipersilakan. Ini Amy dan ini pula Jason. Jason habiskan seluruh gajinya untuk diri sendiri, tetapi Amy berkongsi bersama keluarga dan orang yang memerlukan. Malah Amy menggunakan sistem e-filing untuk membayar cukai pendapatan agar dapat dikongsi dengan seluruh rakyat Malaysia. Amy percaya rezeki dikongsi bersama, manfaat cukai untuk semua. Walau dia, wak cikilang, kalau papi ni 朋友真就来看我，感谢感谢。Okey, Encik Iskandar memandangkan dah sampai 3 minit. So, seperti yang dijanjikan, sekarang ni saya nak serah balik slot tu kepada Encik Iskandar untuk slot yang seterusnya. Terima kasih Encik Iskandar. Dipersilakan Encik Iskandar. Okey, Cik Chua. Alright. Kita ada sesi soalan ya. Okey, kita nak tengok sekarang. Alright, soalan. Okey, kita tengok yang terkini. Okey, ini dia. Kita ada 5 soalan yang terpilih ya untuk dijawab oleh Cik Chua. Okey. Yang pertama daripada Walter. Okey, saya berumur 56 tahun dan telah bersara selama 5 tahun. Masihkah saya mesti membuat e-filing atau bolehkah saya tutup fail cukai saya? Okey, menarik soalan. Okey. Itu soalan yang sangat-sangat bagus dan saya rasa dia adalah soalan yang sangat-sangat popular untuk pesara-pesara di luar sana lah. So yang paling penting untuk maklumat Mr. Walter, untuk pesara, biasanya bila you bersara, you kena buat surat penyelesaian cukai yang kita kata tax clearance.
So semasa itu adalah tanggungjawab majikan untuk menghantarkan borang tersebut kepada Lembaga Hasilan Negeri untuk menjelaskan atau untuk membuat tafsiran sehingga ke tahun Mr. Water bersara lah. So selepas Mr. Water bersara, sekiranya sudah bersara, tak nak kerja lagi, tak nak pening lagi, memang tak ada punca pendapatan lain, tak ada punca pendapatan sewa ke, tak buat part time Grab car ke, Grab driver, Grab food ke. Kalau tiada lagi punca pendapatan yang dikenakan cukai, Mr. Water boleh pergi ke Lembaga Hasilan Negeri atau memaklumkan kepada Lembaga Hasilan Negeri, saya tiada lagi pendapatan yang dikenakan cukai, fail tu boleh ditutup dan kita boleh tutup tersebut. Tapi tuan-tuan, untuk makluman Mr. Water, sekiranya pada bila-bila masa Mr. Water ada punca pendapatan semula yang dikenakan cukai, Mr. Water boleh buat laporan atau buat hantaran borang semula. Tetapi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berpencen, terutamanya pegawai penjawat awam, mungkin ada soalan, pencen saya dikenakan cukai atau tidak. So ikut dalam Akta Cukai Pendapatan, pencen memang kalau pencen wajib, umum wajib tu, memang pencen yang diterima tu tidak dikenakan cukai. Tetapi mungkin ada setengah politician lah, ahli politik kan. Kalau dia ada pencen yang lebih daripada satu, pencen yang pertama saja dikecualikan cukai. Pencen yang kedua dia kenakan cukai. Tetapi untuk pencen untuk ahli politik kebanyakan dikecualikan cukai lah di bawah kelulusan Kementerian Kewangan. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang paling penting, sekiranya sudah bersara, tak ada punca pendapatan lain, boleh tutup fail cukai untuk makluman Mr. Water. Sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, saya nampak satu soalan di Facebook yang agak istimewa. Tadi saya terlepas lah, mungkin maklumat tu saya tak sampaikan. Iaitu dia kata macam mana kita nak isi bilangan majikan dekat tadi yang maklumat masa isi borang tu. So sebenarnya bila majikan tu adalah terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan pada tahun 2002 tu, tuan-tuan dan puan-puan bekerja dengan satu majikan saja ke atau dua majikan? Kalau satu majikan saja, isi satu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada bertukar majikan, jadi dua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tiga majikan pada masa yang sama. 3 kali dilompat kan, terror betul. Bukan 3 kali lompat, dia bekerja dengan 3 majikan pada masa yang sama. Oh ya, boleh? Boleh, tak ada masalah. Ada kes macam tu juga sebab dia pengarah syarikat. Pengarah syarikat dia pegang pengarah untuk 3 syarikat dia. So dia akan isi 3 sebab dia ada 3 punca pendapatan dan 3 majikan. Saya harap jawab soalan tu. So saya balik pada Encik Iskandar sebelum kita pergi ke soalan seterusnya. 3 majikan ni. 3. Okey, tak apa. Menarik ni soalan ni daripada Encik Walter ni. Terus soalan-soalan lain saya tak sempat nak tanya, nak tambah apa, terus Encik Chua ada tambahkan. Okey, terbaiklah Encik Chua. Memang dia error lah. Okey, soalan kedua, Fikri Ismail. Hai, kalau ada buat part time job macam jadi food rider panda, borang mana perlu isi? Dan bila tarikh akhir untuk hantar borang income part time? 30 April ke 30 Jun? Ini pun soalan sangat-sangat bagus seperti yang terangkan tadi lah. Dia sambungan daripada kalau usaha bersara kerja part time kan. Sekarang yang paling penting, Encik Fikri ni kena pastikan. Sekarang ni Encik Fikri memang ada pendapatan pengajian daripada majikan. Part time ini adalah side income saja. So masa tuan-tuan perempuan, masa Encik Fikri dapat pendapatan tersebut, dia bukan you punya sumber pendapatan utama. So tuan-tuan Encik Fikri boleh laporkan di bawah borang BE, semua sumber pendapatan daripada part time tu masuk dalam pendapatan lain dekat kolom borang BE. So di situ dia Encik Fikri masih perlu isi borang BE dan tarikh perlu hantar barang ada pada 30 April. Tetapi sekiranya pendapatan Encik Fikri ni sikit saja untuk dengan pengajian, 2,000 saja. Kerja part time yang sini dia kata food panda ke atau Grab food ke, gaji lebih besar. Mungkin dapat 5,000, 10,000. Dia jadi punca sumber utama. So yang ini dah seolah-olah you menjalankan perniagaan dan bisnes sendiri. So untuk kes ni, kalau Encik Fikri nak isi borang B, tak ada masalah. Sebab kalau kerja part time tu mungkin you nak tuntut petrol, nak tuntut pembelanjaan lain-lain, langganan telefon, internet, sebab digunakan untuk buat food panda tu mesti ada langganan telefon, langganan internet, ada telefon kan. So pembelanjaan tu boleh dituntut. So di situ kalau itu menjadi sumber pendapatan Encik Fikri, you boleh laporkan sebagai business income atau borang B. Sebenarnya dia terpulang kepada punca pendapatan tu yang mana satu yang dia jadi keutamaan. Okey, saya harap jawab soalan Encik Fikri tu. So kita pergi
kepada soalan lain, Encik Iskandar dipersilakan. Okey, soalan ketiga. Eric anak Lingkong. Salam sejahtera. Soalannya, untuk kategori pekerja swasta, apakah kriteria untuk tuntutan KWSP? Max 4,000, insurans 3,000. Atau adakah tuntutan KWSP max 4,000 yang ditolak 9 ke 11% employee contributions? Ataupun berdasarkan kriteria lain? Mohon penjelasan. Okey, terima kasih. Ini soalan yang sangat bagus juga sebab ramai orang mungkin confused kan. Sebab EPF KWSP ni kita ada dua orang kata contribution. Satu daripada pekerja, satu daripada majikan. So yang dilayak, yang dituntut yang maksimum 4,000 itu adalah kita kata contribution daripada pekerja saja, iaitu daripada tolakan slip gaji kita saja. Yang untuk majikan punya tak kena cukai, you jangan risau. Sebab dia terus tolak, dia masuk dalam tabung KWSP. So iaitu you tak layak tuntut sebab dia memang tak jadi ke punca pendapatan kita, dia jadi kepada simpanan kita pada masa kita bersara nanti atau pension nanti. Sebab itu yang 4,000 itu hanya terhad kepada contribution employee saja. Okey, soalan pertama. So disebabkan di bawah pelepasan ni dia gabungkan KWSP dengan life insurance. So jika kita nak tuntut KWSP maksimum 4,000. So baki 3,000 kita boleh tuntut life insurance. So kalau you ada beli life insurance yang lain-lain, kalau you ada life insurance 5,000, you tak boleh, kalau you tak ada EPF, kalau you pekerja EPF tak cukup 4,000 kan, mungkin EPF 1,000 saja, you hanya boleh layak tuntut 3,000 dengan 1,000, 4,000 saja. You tak boleh tuntut life insurance 5,000, 1,000 EPF sebab maksimum 7,000 kan. Dia tak boleh macam tu. Sebab di sini dia ada had terhadap claim yang khas. Life insurance 3,000, EPF 4,000. Tetapi untuk pekerja awam boleh. Bila sebut life insurance ni, macam mana dengan kadang-kadang mungkin dengan takaful tu, pasal saya tengok ada confusion juga, hibah apa takaful pendidikan, takaful kesihatan. Dia kadang orang tak ambil insurance, Malaysia tak ambil insurance kan. Yang itu macam mana? Biasanya syarikat insurans pada akhir tahun tu dia akan hantar satu penyata. Penyata insurans tu dia akan bezakan ini adalah untuk accident insurance ke, life insurance ke, medical insurance ke, you berdasarkan statement tersebut. Kalau tuan-tuan tidak pasti, dia tak hantarkan penyata tersebut, you boleh rujuk balik kepada syarikat insurans tersebut atau kepada ejen tuan-tuan dan puan-puan, minta dia pecahkan ikut senaraikan, ikut kategori. Dia ada 3 saja biasanya, life, medical, education. Kalau accident yang itu biasa tak boleh lah, yang kita beli flight ticket yang dia cover kita flight ticket itu tak boleh. Oh, itu pakar lah tu. Okay, alright. Okay, okay, jelas ya Encik Eric. Okay. Oh, terima kasih. Memang Encik Eric memang ditunggu tu dia jawab. Bagus Encik Eric ni. Sabar menanti. Nombor 4 daripada Zali. Tuan, bagi yang telah berhenti kerja dan sebelum ni memang dah ada akaun e-filing, kemudian bekerja mengikut komisen, apa yang perlu dibuat di EA? Jadi buat EA ke dibuat EA? Apa ni? Kita faham. Dibuat EA di sini ke rasa Encik Zari ni dia ada sedikit kekeliruan. Untuk makluman, sebenarnya EA itu hanya disediakan oleh majikan bila kita bekerja. Kalau kita dah berhenti, majikan tersebut dia akan kira pendapatan yang pekerja dia terima sehingga dia berhenti bekerja. So lepas itu, katakanlah dia ini dia ada dia di sini difahamkan kan dia kata bekerja mengikut komisen kan. Mungkin dia dah tak diambil kira sebagai pekerja tersebut dan dia hanya dapat komisen daripada majikan itu. So biasanya dia akan dianggap sebagai pegawai kontrak ke atau dia bukan bekerja sebagai pekerja tetap. So I tak pasti kes macam ni, ada majikan dia kalau dia masih anggap sebagai pekerja dia masih ada EA form. Tapi kalau dia anggap, ini adalah skim baharu, sekarang ni you bukan pekerja saya, I macam sign satu agreement dengan you buat sales, berapa dapat, I bayar komisen direct saja. So dia yang kalau itu dia dah tak ada hubungan di antara pekerja dengan majikan. So di situ dia tak boleh sediakan EA form dan komisen tu dia dianggap sebagai pendapatan macam you menjalankan perniagaan. Dan jadi kes macam part time tadilah. So di sini yang paling penting, yang kena pastikan di sini adalah Encik Zari kena pastikan bila dapat pendapatan komisen tu tanya dengan orang yang bayar tu, saya adalah pekerja you atau bukan. Kalau pekerja dia mesti ada EA form, dia mesti ada hubungan dia adalah pekerja dengan majikan. Kalau bukan maksud dia you buat sales saja dapat berapa I bayar kat you, itu macam kita menjalankan part time atau bawa kontrak lah.
So dia bukan terikat dengan majikan dengan pekerja lagi, dan di situ dia tak ada EA form. So bila nak laporkan seperti yang terangkan tadi, kalau itu adalah pendapatan yang lain-lain, itu lapor di bawah pendapatan lain-lain, bukan di bawah pendapatan pengajian. Okey, harap jawab soalan tu. Kita pergi Ya, Cik soalan Zali, saya harap seterusnya. menjawab pasal walaupun dia buat typo bukan EA huruf besar tapi EA kecil. Dia EA. Sama. Saya tahu lah. Saya harap jawapan yang diberikan Cik Chua tu pun saya rasa cukup menjelaskan. Saya harap lah. Okey, kalau apa pun Cik Zali. Okey, dan soalan terakhir soalan terpilih hari ni, nombor 5 ni dari Facebook. Nama dia Chot Chit Chat. Sedap pula nama dia. SSPN, setiap suami isteri boleh tuntut atau salah seorang. Tu dah. Okey. Dia macam tuntut kat anak kan. SSPM ni, yang paling penting sekarang kita kena tengok contribution tu daripada pasangan tu, suami ada contribute, isteri ada contribute tak. Kalau masing-masing ada contribute ke atas anak yang sama, kalau net dia adalah lebih daripada 8,000, masing-masing boleh tuntut. Dia tak ada syarat seperti yang tadi yang kita katakan hanya seorang anak saja boleh tuntut. Iaitu tak. Sebab yang ini dia menggalakkan kita membuat tabungan di SSPM. So kalau kita buat tafsiran berasingan, masing-masing boleh tuntut kerana anak-anak yang sama jika isteri bagi 8,000 kepada tabung SSPN anak A atau anak B, suami pun bagi 8,000 kepada anak A atau 8B yang secara berasingan, dia boleh tuntut. Dia tak ada isu. Yang penting tabungan bersih itu untuk setiap individu pada tahun tersebut dia adalah net 8,000 saja. Okey? Alright. Okey, nampaknya habis soalan kali ini. Nampaknya kita dah kat penghujung rancangan. Okey, sebelum kita tutup, kami nak mengucapkan terima kasih pada saudara-saudari sekalian. Okey, jadi sebelum kami melangkah keluar, just peringatan, boleh ikuti kami di Amanah Facebook, Amanah Saham Nasional Berhad. Okey, kita ada pembiayaan ASB. Kita ada FB Sembang-Sembang ASMB. Dan jangan lupa juga, kami juga ada Twitter, SMBmy_official. Kami juga ada di Instagram dan juga di YouTube. Okey, banyak maklumat yang kami kongsikan untuk makluman saudara-saudara sekalian, dan terutamanya kalau ada lagi program pada masa hadapan juga gunakanlah social media ini untuk kami hubungi saudara-saudara sekalian. Okey, Encik Chua. Okey, sebelum Cik Chua akhir, ada tak apa-apa penutup atau kesimpulan yang Cik Chua nak sampaikan kepada saudara kita punya sidang penonton hari ini? Ada. Terima kasih kepada Encik Iskandar. Pertama, saya nak mengucapkan berbilion terima kasihlah kepada ASB ni, ASMB ni dengan Encik Iskandar kerana terlibat dan menjemput lembaga hasil dalam negeri ini untuk terlibat bersama dalam program pada pagi ini, dan terima kepada semua penonton yang sudi bersama sehingga ke akhir sini. Haraplah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat maklumat yang telah disampaikan melalui taklimat yang disampaikan oleh saya tadi. Dan pesanan saya adalah pastikan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada sebarang isu atau masalah boleh pergi ke laman web kami atau pergi ke MyText, boleh isi dekat maklum balas dan untuk cuba hubungi lembaga hasil negeri. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang masalah yang tidak boleh diselesaikan melalui atas talian atau dalam talian, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke mana-mana lokaliti lembaga hasil dalam negeri yang terdekat. So, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan selepas faham kewajipan sebagai seorang pembayar cukai dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melaksanakan tanggungjawab masing-masing untuk kita menjaga kesejahteraan, dan seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita mewujudkan satu environment kehidupan yang Malaysia madani, di mana kita sama-sama, kita semua ini, tuan-tuan dan puan-puan ni adalah wilayah negara. Dengan sumbangan cukai dan tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia, negara kita yang tercinta ini akan lebih sejahtera dengan kita kata aman, dan kita boleh hidup dengan selesa. Dengan itu, sekali lagi saya nak mengucapkan mohon maaf juga sekiranya sepanjang taklimat yang diberikan ini ada salah silap, salah guna bahasa, atau salah pronunciation atau sebarang yang kesilapan atau kekurangan tu adalah pada saya, mohon maaf lah. So bagi tim saya yang tak dapat atau tak sempat dan jawab dekat checkbox tu, kita akan cuba dapatkan maklumat tersebut dan kita akan jawab kemudian. So sekali lagi mengucapkan berbilion terima kasih kepada Encik Iskandar and the team from the ASMB
So berharap kita ada kerjasama yang seperti ini pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Saya sudah balik kepada Encik Iskandar. Okey, terima kasih Encik Chua, sesi penggulungan beliau. Macam bahas pula ada sesi penggulungan ya. Apa pun saudara-saudara, okey, ni saya pun tertinggal tadi e-sijil penyertaan. Okey, kepada saudara yang berminat dengan e-sijil ni boleh imbas samalah kod QR dan juga klik pautan yang telah kami letakkan di ruangan chat. Okey, ni just klik situ. Dan akhir sekali kami di SMB memohon maaf kepada saudara-saudara sekalian anda terdapat kekurangan pada pembentangan hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang tu daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Tu dia. Hari Jumaat ni kan ada macam pencetus umah kan. Okey. Alright, kita berjumpa lagi pada program yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.